memang pun Dulu Yang Maha Mulia, Yang Tuan Agung menyarankan, kalau boleh bentuklah satu kerajaan campuran antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Waktu itu UMNO Barisan Nasional mengambil ketetapan kita berada sebagai parti pembangkang. Kita sedar diri. Datuk Seri Zahid Hamidi dia kata kita sedar diri, kita ditolak oleh rakyat. Jika itu natijahnya. Jadi biarlah mereka bentuk kerajaan. Tiba-tiba Perikatan Nasional tak nak bentuk. Nak salahkan orang buat apa? Kenapa pula sekarang ni mengatakan bahawa kerajaan luar tabi'i dan sebagainya. Begitu juga saya melihat kenyataan dangkal. Ini dangkal, saudara. Bukan tangkal. Bukan meninggal. Dangkal. Dangkal ni saya cuba menggunakan bahasa yang murni lah. Tak mau nak tuduh gitu gini. Daripada Tan Sri Muhyiddin. Apabila beliau menyelar tentang kononnya pelantikan menteri-menteri menyanggah prinsip tata kelola yang baik. Pertama dia marah betul lah dengan Datuk Seri Zahid Hamidi kerana dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya melihat ini seolah-olah dia ada berdendam. Satu suasana yang dendam pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dendam pada kabinet yang ada hari ini. Kamu dah tak nak berada dalam kerajaan. Kamu memilih untuk jadi pembangkang. So jadi tak payahlah kamu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kononnya orang yang dituduh pecah amanah dan sebagainya dilantik juga dalam kabinet. Apakah anda suci? Saya tenor cubaan menghalalkan perkahwinan dengan DAP, saya tak nampak begitu saya. Saya minta maaf lah saudara. Jangan kita memprovok sesuatu yang benda yang bercorak persepsi. Dan saya nak menyatakan bahawa kalaulah Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Datuk Anwar Ibrahim tubuh kerajaan itu tak ada timbul pun, mungkin tak timbul masalah ini. Tapi dah diwujud begitu, kamu menolak, anda menolak. Dan jangan lupa masing-masing ada terpalit. Kalaulah you tuduh Datuk Seri Hamidi, apakah Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin ini suci? Tunggulah sebagaimana kenyataan daripada Saudara Fahmi Fadzil. Saya rasa tak tidur malam Tan Sri. Bagaimana kalau Datuk Seri Saifuddin Nasution akan membuka fail demi fail. Jangan lupa banyak lagi kes-kes di belakang. Kalau anda dengan sedap mengata orang juga boleh kata anda. Saya tak sukalah begitu. Saya tidak mahu untuk melakukan provokasi. Saya nak tengok kerajaan hari ini menangani derita rakyat. Dan kita mahukan kita move on. Yang sudah tu sudah. Ada masa 4 tahun lagi atau 5 tahun akan datang, masuklah dalam gelanggang lagi. Kita lihatlah nanti akan ada pilihan raya negeri di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Serta Pulau Pinang, ada 6 negeri lagi akan mengadakan pilihan rayanya. Jadi kadang sekarang ni apa yang nak sibuk sangat? Biarkanlah kerajaan persekutuan ini membentuk kerajaan. Takkan nak dibiarkan kerajaan tu huyung hayang. Atau nak diadakan pilihan raya sekali lagi. Berapa banyak wang negara akan dibazirkan. Mungkin Perikatan Nasional punya wang yang banyak. Kita tak tahu. Sebab itu Datuk Saudara Mat Sabu menjerit bagai nak gerak. Dia minta supaya disiasat bagaimana Perikatan Nasional dilihat mempunyai wang yang begitu banyak sepanjang musim pilihan raya. Begitu juga dengan PAS. Kita tak mau menuduh. Yang kita harapkan, jadi dalam keadaan begini tak perlulah Tan Sri menyanggah orang apa semua. Cuba bagi satu bangkangan yang konstruktif. Sebab Parlimen belum bersidang lagi. Belum lagi sesuatu yang apakah Tan Sri tak bersetuju yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan kali ini tidak lagi mengizinkan sebarang tender ataupun kontrak secara running terus. Bangkanglah. Kalau benda itu baik, alu-alukanlah. Sepatutnya Parti Perikatan Nasional mengalu-alukan. Yang ini anda tak mau sentuh. Yang anda sentuh benda-benda yang bercorak personal, yang ada dendam, yang menggambarkan diri anda itu masih berdendam. Kita kena ingat, rakyat dah muak dengan sikap kita. Sebab itu rakyat tolak semua. Rakyat bukan bagi orang tu menang-menang besar, tak ada. Pakatan Harapan 82 kursi, Perikatan Nasional 73 kursi, Barisan Nasional 30 kursi. Ruyuk, brother. Jadi dalam keadaan sedar diri. Sebab rakyat menggambarkan mereka tidak senang
dengan acuan politik yang sebegini. Acuan politik maki hamon. Kata di luar tabi'i lah, kata songsang lah. Sedara dalam keadaan ini bukan menyanggah mandat rakyat. Kita menyantuni mandat rakyat. Sebab rakyat mahu melihat wujudnya persefahaman dan meletakkan supaya rakyat diutamakan. Itu yang mereka mahu. Kita masih lagi nak berbalah. Masih lagi nak wujudkan. Kalau saudara dengar, saya tengok ada satu majlis yang dianjurkan, tak tahulah sejauh mana ia merupakan majlis Parti Perikatan Nasional. Tapi penceramahnya memakai baju Perikatan Nasional, berlatar belakangkan Perikatan Nasional, yang seolah-olah membayangkan bahawa kerajaan hari ini tak lama. Kerana duta-duta kami sedang berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan jika ini berlaku, maka kita akan mendapat kerajaan yang baru. Sedangkan kena ingat, parti anda parti yang di bawah, bukan di atas Pakatan Harapan. Apa nak buat lagi? Langkah Sereton lah, langkah Kajang lah, langkah itu, langkah ini. Rakyat tidak mahu melihat langkah demi langkah. Saudara IAS Johor kot, tak tahulah saya, saudara. Bagi saya, sudah-sudahlah. Anak-anak muda perlukan pekerjaan. Ekonomi perlu diperbaiki. Harga barangan mesti diturunkan. Rakyat dalam keadaan susah, anda di atas, anda punya wang, anda punya kekayaan, anda tak merasai derita rakyat. Kita yang di bawah ni. Jadi janganlah terus mengheret warga kita untuk terjebak dalam perbalan politik. Ini betul, saya setuju. Ini pemikiran lama. Pemikiran baru. Anak-anak muda mahu melihat bahawa demokrasi ini disuburkan dan pembangkang harus bersikap konstruktif. Yang baik-baiklah. Kalau yang tak baik, kita tegur. Saya menyayangkan juga kerana ikut kecewa parti DAP Pulau Pinang. Begitu juga dengan Perikatan Barisan Nasional Sabah. Ia menzahirkan. Tetapi tentulah ada alasannya yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Berilah dia peluang, sekurang-kurangnya bagilah tempoh 100 hari. Saudara King Kaden, betul. Ekonomi kena pulihkan. Nilai wang ringgit kita ni kena diperkukuhkan. Kata Elmer Carlos, betul, saya bersetuju. Ini matlamat kita. Negara harus berada di landasan yang betul. Kalau selama ini kita selalu bercakap, undang-undang ini undang-undang rimba, ada berlakunya macam-macam lah. Apa ini, tuduhan, berpilih-pilih. Kita tak mau lagi dah. Sebab itu saya lihat kenyataan Datuk Seri Azalina, dia akan memperbetulkan kembali supaya segala-galanya berada di landasan betul. Jadi Perikatan Nasional tak fikir semuanya. King Garden saya tak tahulah. Sudah-sudahlah Tan Sri. Jangan, saya cakap terus terang. Kalau Tan Sri berterusan begini, Tan Sri mengundang masalah. Sebab pimpinan daripada Parti Keadilan, mereka tahu banyak cerita. Bagaimana kalau mereka mula membuka fail demi fail. Nanti tak pasal-pasal pakai baju ungu, baju kuning. Ini saya bagi tahu. Saya kata sudah. Kenapa tidak kita tunggu 19 bulan, Parlimen bersidang, lepas tu kita bentang bajet. Bagilah pandangan yang baik. Bagaimana hala tuju negara, ekonomi bagaimana yang harus kita lakukan. Ini sepatutnya, ini tidak. Sama tak betul. Sebab itu saya melihat kenyataan daripada Fahmi Fadzil ini agak bahaya pada Tan Sri Mahyudin. Sebab dia kata hari ini Tan Sri Mahyudin telah melemparkan fitnah dan tuduhan terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan yang dilantik dan dibentuk atas saranan daripada Baginda Yang Pertuan Agong. Jadi mungkin kata saudara Fahmi Fadzil, dia kata mungkin Tan Sri lupa. Tapi ini bukanlah kerajaan Pakatan Harapan. Ini juga bukan kerajaan UMNO, Barisan Nasional Pakatan Harapan. Tidak, ini kerajaan perpaduan. Jadi nasihat, kita teruskan berpolitik, tak ada masalah. Tetapi biarlah yang konstruktif. Jadi dia kata jangan ada laku kesilapan. Hentikanlah serangan, kata Fahmi, serangan yang polemik, yang mengeruhkan dan cuba mengelirkan rakyat. Penting untuk kita ingat, ini saudara Fahmi dah mula mengeluarkan kenyataan bahawa Tan Sri sendiri punya banyak isu yang mungkin perlu diteliti dan ditelusuri kelak. Termasuklah isu Bistarinet. Ini bukan sikit.
serta dana 500 bilion. Kalau dalam keadaan begini, anda memikat. Sebab itu saya katakan, dalam keadaan hari ini, kita berikan tempoh 100 hari kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena hormat, ini pilihan rakyat. Saya bukan nak mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Berilah peluang beliau untuk mentadbir kali ini. Memanglah dalam keadaan sekarang seperti kenyataan Tan Sri Syarif Samad. Dia kata orang yang tengah demam sekarang ini adalah Dr. Mahathir. Sebab dia melihat bahawa bercantum kembali orang yang paling dimusuhi olehnya, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dua ketumbukan ini sudah bersatu. Mereka menyatu dalam satu force. Dan kedua-dua mereka ini adalah orang yang dibenci oleh beliau kerana mereka dulu, satu ketika dulu, bagaimana yang saya nyatakan 2 malam lepas, tak silap saya, mereka melontarkan isu KKN, korupsi, kronisme, nepotisme, yang mengundang amarah Dr. Mahathir begitu, dan bermulanya era pertembungan dan era permusuhan. Ditambah lagi bila Dr. Mahathir minta UMNO diharamkan, Datuk Seri Zahid degil, dia tak mahu. Begitu juga apabila berlakunya langkah Sheraton yang tidak memungkinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini semua catatan silam. Jadi kata Tan Sri Syarif Samad sebagai veteran, orang yang veteran dalam politik, dia kata sebab itu sekarang ni adanya usaha-usaha yang cuba menggagalkan, kerana mereka ini sudah pun dibayangi oleh mimpi ngeri. Sebagaimana saya katakan, ramai tadi dah angkat sumpah. Jangan lupa, semua menteri angkat sumpah megang jawatan. Dan bila mengangkat sumpah megang jawatan, mereka harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh negara dan diamanahkan oleh rakyat. Kalau kita berterusan memikat, saya khawatir, saya bimbang. Saya kalau boleh, kita tak maulah melihat keadaan negara yang berkecamuk. Sudahlah 4 tahun lebih negara berada dalam keadaan limbo in politics, dalam suasana politik yang tidak menentu. Sekali kita mengundi sampai 3 Perdana Menteri, cukup lah. Takkanlah nak diulangi cerita lama. Rakyat dah buat keputusan apabila rakyat meletakkan bahawa tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Artinya mereka nak tengok pimpinan parti politik cukup-cukuplah berpolitik, tangani kami warga akar umbi. Betul, saudara, move on. Jadi kita mahu ekonomi yang stabil, ringgit yang kukuh, pekerjaan untuk anak-anak muda, saudara, dan pendidikan diperbetulkan balik. Mereka yang berada di pusat pengajian tinggi, ya saudara, tidak lagi terbeban dengan masalah-masalah kewangan dan sebagainya. Sebab itu saya setiap malam saya akan bercakap, kerajaan ini adalah kerajaan yang harusnya sewajarnya mengotakan janji untuk menangani derita rakyat. Walaupun Pakatan Harapan tidak mendapat kemenangan yang mutlak untuk membentuk kerajaan, tapi kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau mahu menangani derita rakyat. Bagi Datuk Seri Zahid Hamidi yang memimpin Parti UMNO dan diletakkan untuk menjaga pembangunan desa dan wilayah saudara, maka kehidupan rakyat itu menjadi keutamaan. Lihat balik manifesto UMNO Barisan Nasional. Walaupun tidak boleh dilaksanakan sepenuhnya kerana manifesto itu tak boleh dilaksanakan, tetapi jizimnya ataupun yang penting-penting mauduk kepada manifesto itu perlu juga diterjemahkan melalui kementerian yang anda pegang. Begitu juga Datuk Fadilah yang mewakili warga Sabah dan Sarawak. Kita tak mahu lagi melihat kesenjangan perbalahan ataupun pandangan sinis antara warga di Sabah dan Sarawak. Perlu dicantumkan. Sebab itu kita tak mahu lagi adanya wilayah-wilayah sebagainya. Kita harus bergerak sebagai warga sebuah negara untuk maju ke hadapan. Dan benda ini bukan satu benda yang mudah. Hari ini mereka sedang memperbaiki rumah yang koyak rabak. Kalau diumpamakan tiang layar, sudah pun tiang seri itu bergegar. Layarnya robek. Batera perlu dilayarkan. Kalau nak diumpamakan, kalau saya cakap benda begitu, anda mengatakan saya berbahasa retorik ataupun retorika. Tapi
perumpamaannya sebegitu. Negara sekarang ni berada dalam kedudukan yang cukup menggerunkan. Kalau kita berterusan dalam ketempangan berpolitik, dalam suasana politik yang serba tak menentu, ke mana kita nak pergi? Anda sebagai pimpinan, sebagai orang politik harus bertanggungjawab. Jangan hanya kerana kepentingan diri, kerana nak mengharapkan jawatan. Anda cuma memburu jawatan, rakyat memburu kehidupan. Kami di peringkat akar umbi ni sekarang ini berendam dengan air mata. Bangun pagi, apa kami nak makan? Ada kawasan-kawasannya, macam saya kata tadi, di Pulau Pinang pun air dah tak ada. Bagaimana di Negeri Selangor, bagaimana di Perak, bagaimana di Johor, bagaimana di Kelantan. Kehidupan kami penuh dengan derita. Anda di atas berterusan berebut jawatan. Itu kadang-kadang saya rasa nak maki je ni. Tapi tak mampulah saya nak luahkan dalam laman perbicaraan kita. Saya mengharapkan pemimpin santuni rakyat. Kalau sekarang ini parti Pakatan Harapan, parti UMNO, GPS sedang menangani masalah rakyat, biarkanlah mereka menangani dan kita berilah pandangan yang bercorak konstruktif. Jangan dikatakan ini kerajaan luar tabi'i, ini tidak mengikut kehendak rakyat, ini menyambar demokrasi. Demokrasi apa yang disanggah? Bukankah dalam prinsip demokrasi yang menang walaupun satu undi tetap dia menang? Ini kena ingat. Saya betul lah saudara Nobs, mereka ni asyik mengulangi isu politik. Letih kita tengok. Saya bila baca, saya geleng kepala. Saya nak dengar apalah salahnya dalam keadaan suasana sekarang ni. Ucap tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Now, masa anda untuk merealisasikan apa yang anda ungkapkan dalam tempoh 20 tahun dalam perjuangan untuk memburu berada di anjung kuasa Seri Perdana. Datuk Seri Zahid Hamidi, anda sebagai Presiden UMNO, jangan kecewakan warga UMNO. Jangan kecewakan warga bangsa kita. Teruskanlah perjuangan ini. Tahniah diucapkan. Bantulah Perdana Menteri. Datuk Fadilah, anda jangan kecewakan warga Sarawak. Jangan dikecilkan hati orang Sabah. Bantulah mereka supaya negara kita kemakmurannya dapat dirasai oleh rakyat. Ini sepatutnya. Saudara Nob, rakyat marahan sibuk kerja 24 jam nak cari makan untuk keluarga. Mereka yang di atas tak ada fikir apa, mereka dah punya wang. Kalau ikutkan dia punya akaun, mereka dah tepu, berada, dah penuh. Sebab itu musim pilihan raya boleh berbelanja itu ini. Kita ni tengok saja. Mereka ke sana ke sini kereta besar. Kita naik, macam saya naik LRT, naik MRT, kita marahan. Kadang-kadang tunggu bas intra-kota. Ada masanya LRT terhenti perkhidmatan, berebut-rebut. Saudara Zulfahmi, hoi penyamun. Siapa penyamun? Sudahlah. Tak perlu lagi kita ungkap. Sekarang ni kena move on. Saya bagi tahu terus terang, dalam UMNO sendiri pun saya ingat nak ulas, tapi waktu agak mungkin besok saya nak ulas. Ada warga UMNO yang masih tak sedar diri, yang masih lagi nak mewujudkan pola-pola politik. Kononnya kalau aku dapat jadi Presiden UMNO, maka aku akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Boleh belah lah kalau itu yang berlaku. Kalau aku pula dapat ambil jawatan Presiden UMNO ni, aku nak bawa ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional ini bergabung dengan Perikatan Nasional untuk membentuk satu kerajaan baru untuk jawatan. Apa yang anda buat ni? Anda menyanggah demokrasi. Cukup-cukuplah 4 tahun kita menyanggah demokrasi. Demokrasi yang penting, yang menang adalah Pakatan Harapan. Mereka adalah majoriti di kalangan minoriti. Kenapa perlu kita jahanamkan kerajaan yang berasaskan demokrasi, berasaskan pilihan rakyat, yang disantuni oleh istana? Kenapa kita sampai hati mau merobek segala-galanya, mau membakar bahtera ini? Kerana aku tak dapat, dia terbakar semua. Jangan begitu. Ingatlah pada rakyat, anda senang lenang. Saya kadang-kadang saya melihat benda-benda ini penuh dengan kebencian lah dengan orang macam ini. Saya lapang dada. Memang saya dah bercakap, kalau nak ikut ke hati, masa kempen apa semua macam-macam lah orang mengata parti saya. Tapi dalam keadaan segini, kita berlapang dada terima. Untuk kepentingan rakyat. Demi lestari kepentingan rakyat, kita berubah fikiran. Politik itu dinamika. Ada perubahan. Dan dinyatakan oleh Presiden UMNO dari dulu. Dah tahun 2020 lagi. Dia kata, kita akan melalui jajaran baru. Sudahlah.
Move on. Jaga rakyat kita. Itu yang paling penting. Saya bukan nak sebang kari, brother. Anda yang sebang kari. Bagi saya melihat bahawa apa yang mereka lakukan sekarang ini, pertama-tama sekali menyanggah demokrasi. Yang kedua, mereka meletakkan kepentingan diri. Ini masalahnya kadang-kadang pengikut ni. Satu hal lagi. Kerana nak tengok bos mereka tak dapat jawatan. Habis. Hilanglah impian untuk aku dapat itu ini. Sebenarnya ingatlah saudara, rezeki itu sentiasa datang daripada Allah SWT. Bukan rezeki itu datang daripada Anwar Ibrahim, bukan rezeki itu daripada Zahid Hamidi, bukan rezeki itu daripada Fadilah, bukan rezeki itu daripada menteri. Rezeki itu milik Allah untuk hamba-hambanya yang disediakan. Rezeki tidak pernah salah alamat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.